Taala. Tuan-tuan, ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini peringkat umur manusia yang kedua yang dibahagikan oleh alim ulama, iaitu umur Bani Israel. Peringkat umur yang ketiga yang dibagi oleh alim ulama, peringkat umur yang paling rendah sekali, iaitu peringkat umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu di antara 60 wa 70, baina 60 wa 70, di antara 60-70 tahun. Ini umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur kita. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun umur umum ini 60-70 tahun, tetapi Allah sendiri sebut walikulli ummatin ajal. Setiap manusia aku akan bagi masa kepada dia. Walaupun tempoh umum 60-70 tahun, tetapi ada juga masa yang Allah berikan kepada manusia cuma 15 tahun meninggal dunia. Ada orang Allah beri kepada dia di 25 tahun meninggal dunia. Ada orang Allah bagi dia 35 tahun meninggal dunia. Ada orang Allah bagi lebih daripada tempoh umum 60-70 tahun, umur dia 80 tahun tak meninggal lagi. Ada orang umur 100 tahun. Bahkan di kalangan para sahabat, umur sahabat yang paling panjang ialah Sayyidina Salman Al-Farisi. Umur Salman Al-Farisi, tuan-tuan yang mulia, dekat 200 tahun mengikut pendapat setengah ulama. Dan Salman Al-Farisi menjalani kehidupan dengan dua syariat. Dia pernah jalani kehidupan syariat Nabi Isa AS, walaupun tak pernah jumpa Nabi Isa. Kita tak pernah jumpa Nabi Muhammad, tetapi kita ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Salman Farisi tak pernah jumpa Nabi Isa, tak sempat zaman Nabi Isa, tetapi dia pernah ikut syariat Nabi Allah Isa alaihi salam, ikut syariat Nabi Allah Isa alaihi salam. Ini tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Yusuf rahmatullahi alaih. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sampailah zaman Nabi Muhammad, maka dia beriman pada Allah. Salman Farisi radhiyallahu, sahabat yang umur dia paling panjang. Tetapi tuan-tuan yang mulia, di kalangan para sahabat Nabi, yang mana setelah ketiadaan Nabi yang hidup paling lama, walaupun Salman Farisi tadi umur dia panjang, tetapi selepas ketiadaan Nabi tak lama lepas tu dia meninggal dunia. Makam Salman Farisi ini ada di Palestin. Kalau tuan-tuan pernah sampai di sana, tuan-tuan akan dapat ziarah makam Salman Farisi radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pun begitu, walaupun umur dia panjang, tetapi lepas Nabi wafat tak lama, beberapa tahun dia meninggal dunia. Tetapi tuan-tuan yang mulia, sahabat Nabi yang paling panjang hidup selepas kewafatan Nabi ialah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik umur dia begitu panjang, ulama kata hampir cecah 100 tahun lebih umur dia. Dan dia hidup di zaman tabi'in yang masyhur, sampai zaman tabi'in. Sa'id bin Jubair rahmatullahi alaih, satu orang tabi'in yang sangat masyhur. Tuan-tuan dirahmati Allah, Anas bin Malik satu orang sahabat Nabi yang telah didoakan oleh Nabi SAW. Jadi mana tuan-tuan yang mulia, umur 9 tahun, mak dia, nama mak dia Ummu Sulaim radhiyallahu anha telah hantar Anas bin Malik kepada Nabi SAW untuk menjadi khadim Nabi, untuk khidmat kepada Nabi. Waktu tu umur dia 9 tahun, dia hantar kepada Nabi. Dan dia bukan khidmat saja, bahkan dia belajar agama terus daripada Nabi SAW. Jadi ulama kata zaman kita ini umur 9 tahun nak hantar anak pergi mana? Umur 10 tahun, 11 tahun. Nabi dah wafat, Nabi dah tak ada. Maka kita boleh hantar anak kita ke madrasah untuk belajar hafal Quran, untuk belajar agama, supaya mereka kenal siapa dia Allah. Mungkin dalam keluarga kita dah ramai jadi doktor, dalam keluarga kita dah ramai jadi engineer. Maka kita usahakanlah, kata ulama, dalam keluarga kita paling kurang ada seorang hafiz Quran. Ada seorang hafiz Quran. Mungkin di kalangan kita rasa dah terlambat, anak-anak semua dah besar, maka kita usahakan supaya satu orang cucu kita hafal Quran. Kenapa tuan-tuan? Begitu besar manfaat bagi satu orang, tuan-tuan yang mulia, yang dalam keluarga dia ada orang hafal Quran. Seperti zaman dulu orang pesan kepada anak-anak jadi doktor. Nanti kalau keluarga kita sakit, senang ada orang tengok-tengokkan. Sekarang doktor dah begitu ramai. Bahkan kalau setengah tempat tuan-tuan pergi, selang 2 buah tuan-tuan akan jumpa klinik. Begitu ramai doktor, hingga klinik pun tak datang dah. Terlampau banyak sangat doktor pada hari ini. Tetapi tuan bila habis Quran tak ramai seperti mana ramainya doktor pada hari ini. Sebab tu kita kena usaha dalam keluarga kita paling kurang ada satu orang habis Quran. Untuk kalau ada orang meninggal dunia ataupun tahlil dan sebagainya, kita tak perlu untuk suruh imam masjid pimpin. Kita boleh suruh keluarga kita. Berbeza imam masjid doakan untuk ahli keluarga kita yang meninggal dunia dengan ahli keluarga kita sendiri doakan. Satu orang meninggal dunia dalam keluarga kita, kita jemput imam baca doa. Imam baca doa ikhlas, Masya Allah. Tetapi tak sama penghayatan ataupun pengharapan imam tadi dengan anak kita sendiri yang baca doa untuk keluarga kita. Tak sama. Sebab imam tak ada hubungan dengan kita, tetapi ahli keluarga kita ada hubungan dengan kita. Maka doa yang dipanjatkan dengan penuh pengharapan, tawajuh pada Allah supaya Allah terima doa tadi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu kita kena diniat untuk jadikan satu orang ahli keluarga kita hafiz Quran. Kalau tak anak lelaki, anak perempuan. Anak perempuan yang sebaik-baiknya kita hantar awal sikit,
Sebab anak perempuan ni kalau terlewat hantar, dia akan sampai zaman khid. Bila dia sampai zaman khid, dia nak hafal Quran, dia agak susah sikit. Sebab ada waktu-waktu yang terhenti untuk dia hafal Quran. Tuan-tuan ayah ibu rahmati Allah, satu orang yang mana ada anak yang berjaya untuk kerjaya dunia, doktor, engineer. Mungkin dia rasa gembira, seronok anak dia berjaya, Masya Allah. Anak dia waktu balik kampung hari raya bawa Velfire, balik bawa kereta Audi, dia seronok, Masya Allah. Orang semua tengok anak dia balik bawa Velfire, tak ada masalah. Satu perkara yang bagus untuk bagi semangat kepada anak orang lain juga boleh berjaya macam tu. Tetapi tuan-tuan yang mulia, ini untuk perkara dunia. Tetapi bila mana kita pulang ke kampung akhirat, betapa gembiranya satu orang yang mana ada anak hafal Quran. Orang yang ada anak hafal Quran, tuan mulia, Allah akan bagi dia memakai satu mahkota, yang mana mahkota tadi begitu terang, kata Nabi SAW, terangnya seperti terang cahaya matahari, tuan mulia. Dan dia akan dipakaikan persalinan pakaian yang begitu cantik, begitu indah, tak pernah dipakai oleh seluruh penduduk dunia. Nak tunjukkan betapa beruntungnya orang yang ada anak hafal Quran. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini kalau seorang anak dia hafal Quran. Kalau dia ada 10 anak, 10 anak dia hafal Quran, Masya Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ni macam-macam dah dibuat oleh kerajaan. Kita lihat macam-macam perkara telah dibuat. Contohnya ada juga orang yang engineer disusun untuk hafal Quran. Ada juga orang yang mana dia ambil kos doktor, dia hafal Quran. Waktu kami di Darul Quran Kuala Kubu baru dulu, ada juga sistem-sistem yang disusun macam ni. Pelajar yang ambil doktor, medik, dan dia hafal Quran. Dia ambil engineering, dia hafal Quran, Masya Allah. Satu perkara yang bagus. Bila mana doktor hafal Quran, dia akan membawa umat kepada Allah. Dia tidak akan membawa umat kepada syirik. Hari ini bila mana orang yang mana dia dalam bidang medik, dalam perubatan, dia tak bawa agama dalam kehidupan, dia bukan dia orang yang jaga salat, maka dia akan memberi kesan kepada masyarakat. Contohnya, ulama bagi contoh, satu orang doktor yang tidak ada agama dalam kehidupan, dia tidak amalkan agama dalam kehidupan, maka kesan dia akan membawa syirik kepada umat. Orang datang jumpa dia, tak makan ubat, dia akan marah. Dia kata, kenapa kamu tak makan ubat? Kamu makan ubat ni kan sembuh. Tetapi berbeza dengan doktor yang bawa agama dalam kehidupan, dia akan cakap, pakcik makan ubat, insya-Allah sembuh. Pakcik baca bismillah, makan ubat ni, insya-Allah sembuh. Ubat tak boleh menyembuhkan, yang menyembuhkan ialah Allah. Cuma ubat ni ikhtiar, pakcik kena makan. Yang sembuhkan Allah. Maka dia bawa benih-benih iman dalam diri masyarakat. Kerana doktor tadi bawa agama dalam kehidupan. Tuan-tuan ayah ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Anas bin Malik dihantar oleh mak dia umur 9 tahun. Dia khidmat berapa lama? 10 tahun dia khidmat bersama Nabi. Kata Anas bin Malik, sekalipun Nabi tak pernah marah saya. Walaupun saya banyak kekurangan, tetapi sekalipun Nabi tak pernah marah saya. Sebab tu tuan-tuan, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik tuan-tuan telah didoakan oleh Nabi SAW. Nabi doakan dia supaya dia dipanjangkan umur. Yang kedua, Nabi doa dia supaya banyak zuriat. Sebab tu tuan-tuan, Anas bin Malik ni Allah Ta'ala bagi dia zuriat 100 orang. Dan dia kebumikan zuriat dengan tangan dia. Dia tanam anak dia dengan tangan dia, anak dia meninggal. Anak dia bukan meninggal bayi, anak dia meninggal dah kahwin, dah ada keluarga, semua meninggal dunia. Maksudnya di tempoh umur yang betul, meninggal dunia. Dia kebumikan dengan tangan dia 50 orang. Orang bila buka dalam kitab sirah, Anas bin Malik kebumikan anak dia dengan tangan dia 50 orang. Nak cerita betapa panjangnya umur Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan ayah ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini di kalangan para sahabat yang umur mereka panjang. Tuan-tuan yang mulia, satu orang di Thailand satu ketika dahulu, satu ulama, nama dia Baba Yusof Khan. Baba ni kalau di Thailand Tuan Guru. Kalau di tempat kita dipanggil Tuan Guru, kalau di Indonesia dipanggil Pak Kiai. Kalau di Thailand dipanggil Baba. Tuan-tuan yang mulia, satu orang ulama nama dia Syekh Baba Yusof Khan. Orang pergi ziarah dia masa dia muda. Mungkin di kalangan tuan-tuan ada yang pernah dengar nama dia. Satu orang ulama dakwah di bumi Thailand. Tuan-tuan yang mulia, orang pergi ziarah dia waktu dia umur muda. Orang tanya dia, Baba, umur Baba berapa? Dia beritahu umur saya 33, dia kata. Waktu dia dah tua nak meninggal dunia, orang tanya dia, Baba umur Baba berapa sekarang? Dia kata umur saya 33. Terkejut orang. Baba, dulu masa muda kita ziarah Baba, umur Baba 33. Sekarang Baba dah tua, takkan umur Baba 33 tak bertambah. Baba Yusof kata, ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya umur ahli syurga lelaki itu 33, umur ahli syurga perempuan itu 17-18. Jadi Baba sangat teringin nak masuk syurga. Sebab itulah sampai bila-bila umur Baba 33. Tuan-tuan, jawapan daripada satu ulama. Sampai bila-bila dia kata umur dia 33. Ni tuan-tuan nak tunjukkan betapa keinginan dia untuk masuk dalam surga Allah. Begitu tuan-tuan kita melihat ada setengah orang belajar bahasa Arab. Kita pernah tanya kenapa tuan belajar bahasa Arab?
umur tuan di peringkat umur yang mana nak belajar bahasa Arab susah, macam mana tuan boleh minat nak belajar bahasa Arab? Dia kata keinginan saya untuk masuk surga kerana saya dengar surga ni bahasa Arab. Walaupun saya tahu dekat surga nanti semua orang boleh cakap Arab walaupun tak pernah belajar Arab, tetapi keinginan saya nak zahirkan pada Allah, ya Allah, saya ni sungguh-sungguh nak masuk surga. Sebab tu di dunia saya belajar bahasa surga. Keinginan. Tuan-tuan, orang nak pergi belajar Perancis, dia tak boleh dihantar suka-suka belajar Perancis. Dia kena belajar dulu bahasa Perancis, baru dia dihantar pergi belajar Perancis. Begitu juga nak belajar kat Jerman, bukan suka-suka dia hantar belajar kat Jerman. GMI akan latih untuk dia belajar bahasa Jerman dan sebagainya, baru dia hantar ke Jerman. Begitu juga kami, waktu kami di Universiti Islam Madinah, bukan suka-suka dia hantar ke sana, kami dia masuk dalam ma'had untuk belajar macam mana untuk bercakap dalam bahasa Arab, belajar nahwu dan sebagainya, untuk fasih dan mahir dalam bahasa Arab. Kerana ini keperluan untuk kita pergi ke tempat yang mana kita nak belajar. Apatah lagi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tuan-tuan yang mulia, di akhirat semua orang boleh cakap Arab dekat syurga nanti, tetapi menzahirkan kita punya tolak, kita punya keinginan untuk masuk syurga dengan cara dia ulama kata kita belajar bahasa Arab. Paling kurang, paling simple ulama kata bahasa Arab paling kurang bagi satu orang ialah dia tahu terjemahan maksud nama dia. Ini paling kurang sekali. Masalah hari ni nama dia pun tak tahu terjemah apa. Orang tanya nama awak siapa? Ahmad. Apa maksud Ahmad? Entah, saya pun tak tahu. Ayah saya letak nama Ahmad, nama saya Ahmad lah. Saya pun tak tahu kenapa nama saya Ahmad. Dia pun tak tahu terjemahan nama dia. Sedangkan ulama kata asas bahasa Arab yang paling kurang, orang tanya nama dia siapa, dia tahu terjemahan nama dia siapa. Anak dia, nama anak siapa? Nama anak saya letak nama dia Nur Ain. Kan letak Nur Ain? Entah, saya dengar macam sedap je. Saya tengok TV iaitu sinetron, orang tu nama dia Nur Ain, macam sedap. Saya pun letak nama anak Nur Ain. Ini satu orang yang mana ulama kata sangat-sangat lemah dalam apa agama dia, hingga nama dia sendiri pun dia tak tahu sebab kenapa dia letak nama tadi. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Taala, sebab itulah kita kena faham tentang kenapa setengah orang dia sungguh-sungguh nak belajar bahasa Arab. Kembali kepada penjelasan kita tentang umur tadi. Tuan-tuan yang mulia, setengah-setengah imam ataupun setengah-setengah ulama, kalau tuan-tuan pernah dengar, mereka sering membaca doa Allahumma tawil umurana. Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma tawil umurana ini diterjemahkan oleh alim ulama dengan 3 terjemahan. Hari ini kita bahas mukadimah bab umur dulu. 3 terjemahan Allahumma tawil umurana. Pertama, tuan yang mulia, Allahumma tawil umurana, ulama terjemahkan ya Allah, panjangkanlah umur kami, membawa maksud umur dia memang Allah kabulkan betul-betul panjang. 120 tahun, 100 tahun, 78, 90. Yang mana umur orang peringkat macam ni, tuan-tuan yang mulia, sebahagian besar kawan-kawan dia telah pergi bertemu Allah. Kawan-kawan sekolah tadika, seorang pun dah tak ada dah. Kawan-kawan sekolah rendah, seorang pun dah tak ada dah. Kawan-kawan sekolah menengah, seorang pun dah tak ada dah. Semua dah pergi bertemu Allah, tinggallah dia beberapa orang lagi. Ni orang yang Allah beri mereka usia yang panjang. Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Dan orang macam ni, tuan-tuan yang mulia, dia kena doa sungguh-sungguh, ya Allah, umur yang kau berikan kepada aku ini, kau berkatilah umur. Berkatilah umur. Apa erti umur yang panjang Allah berikan kepada kita, tetapi kemaksiatan dan kemungkaran bertambah dalam diri kita? Apa erti umur yang panjang Allah berikan kepada kita, tetapi dosa dan salah bertambah dalam diri kita? Sedangkan ulama kata sebaik-baiknya satu orang yang mana diberikan usia peluang oleh Allah Ta'ala, walaupun dia tahu bahawa peringkat umur umat ini 60-70 tahun, Allah beri peluang kepada dia, maka sepatutnya umur yang Allah berikan tadi sebagai subsidi untuk dia buat persediaan untuk pulang ke kampung akhirat. Tuan-tuan, ibu rahmat Allah, penjelasan kedua dalam menterjemahkan Allahumma tawil umurana, ulama terjemahkan ya Allah, panjangkanlah umur kami. Maksudnya satu orang yang mana dia pernah buat jasa dalam agama. Dia ni ada meninggalkan ilmu yang bermanfaat ataupun sedekah jariah yang bermanfaat. Walaupun tuan-tuan yang mulia dia telah meninggal dunia, tetapi nama dia disebut-sebut hingga ke hari ini macam dia masih hidup lagi, macam umur dia panjang, macam dia masih hidup lagi. Ini terjemah ulama dalam menterjemahkan Allahumma tawil umurana yang kedua. Macam dia masih hidup lagi, macam dia masih lagi bersama dengan kita. Sedangkan dulu dah meninggal dunia.
Bila mana ada berlaku masalah fiqah, orang akan sebut Imam Syafi'i rahmatullahi alaih berkata dalam kitab dia, sedangkan Imam Syafi'i dah meninggal lama dah. Nak cerita betapa Allah Ta'ala terima umur Imam Syafi'i, sampai hari ini orang masih sebut lagi nama Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Imam Nawawi rahmatullahi alaih nama disebut hingga ke hari ini. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, alim ulama kita yang lain-lain yang mana walaupun mereka telah meninggal dunia, tetapi nama mereka disebut-sebut hingga ke hari ini seakan-akan mereka masih lagi bersama dengan kita. Dan begitu juga orang yang mempunyai sedekah amal jariah, buat masjid. Orang tanya nama masjid ni, masjid apa? Masjid Haji Ismail. Kenapa nama masjid Haji Ismail? Masjid ni Haji Ismail yang buat. Dia guna harta dia yang bina masjid ni. Nama dia disebut-sebut macam dia masih hidup lagi bersama kita. Ini Allahumma tawil umurana yang kedua, diterjemahkan oleh alim ulama. Allahumma tawil umurana yang ketiga, ya Allah panjangkanlah umur kami. Yang ketiga diterjemahkan oleh alim ulama, ya Allah panjangkanlah umur kami. Satu orang ulama kata umur dia muda lagi, 18 tahun, 19 tahun, tetapi ilmu dan pengalaman dia begitu banyak. Dia dah pergi seluruh dunia, dah mengembara, jumpa ribuan tok guru, tadah ribuan kitab, pergi ribuan pondok. Begitu alim dia ni, seakan-akan umur dia kalau ikut ilmu yang dia ada patut umur 80 tahun dah. Tetapi Allah Ta'ala berikan dia keberkatan dalam umur dia 18 tahun, tapi ilmu macam umur 80 tahun. Umur 18 tahun, 19 tahun, pengalaman dah pergi seluruh dunia macam umur orang 80 tahun. Ini Allahumma tawil umurana yang ketiga, ya Allah panjangkanlah umur kami yang ketiga. Ini terjemahan dia. Tuan-tuan, ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita banyak pada Allah. Masih lagi Allah beri umur kepada kita, masa pada kita untuk kita buat persiapan sebelum kita melangkah pulang ke kampung akhirat. Walaupun tuan-tuan yang mulia, di depan kita hampir setiap hari orang meninggal dunia, di depan kita setiap hari. Kalau tuan-tuan pergi di Mekah, Madinah, setiap waktu semayang tuan-tuan akan dengar orang meninggal dunia, orang akan semayang jenazah. Bahkan tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, kalau musim haji, bukan sahaja tuan-tuan akan dengar as-salatu 'alal maiti, tetapi tuan-tuan akan dengar as-salatu 'alal amwat. Ya Allah, kita akan tunaikan solat jenazah mayat-mayat, jenazah-jenazah, bukan maiti, bukan satu jenazah, tetapi jenazah-jenazah. Banyak nak cerita betapa ramainya orang meninggal dunia di depan mata kita. Ulama bagi tamsil untuk satu orang yang mana tak ambil pengajaran daripada kematian yang ada di depan dia, seperti satu orang yang mana dia ni kerja dia sembelih ayam. Kerja dia sembelih ayam. Setiap hari dia akan pergi ke reban ayam. Ayam yang banyak diternak, orang ni akan pergi ke reban ayam, ambil seekor, dan akan sembelih ayam tadi untuk dia masak. Dia sembelih depan ayam yang lain. Ayam yang lain semua tengok ayam tu kena sembelih. Semua lihat ayam tu kena sembelih. Tetapi ayam-ayam tu semua kata, itu dia bukan saya. Itu dia, bukan saya kena sembelih. Besok tuan datang lagi nak masak gulai kari pula, ambil lagi seekor, sembelih lagi depan ayam-ayam yang lain. Ayam-ayam semua kata, itu dia bukan saya. Begitulah manusia hari ini. Dia melihat kematian demi kematian datang di depan kelopak mata dia, tetapi dia merasakan bahawa itu dia bukan saya lambat lagi. Hingga persediaan dia tak buat, sampai satu masa Allah Ta'ala jemput dia tanpa persediaan dibuat. Tuan-tuan, ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur banyak pada Allah. Allah Ta'ala masih lagi panjangkan usia kita, dan kita masih lagi berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelakhiran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan akan dengar ceramah maulud daripada 1 Rabiul Awal hari itu sampailah 30 Rabiul Awal. Tuan-tuan akan dengar 30 ceramah maulud. 30 ceramah. Ini baru kuliah maghrib, tak kira kuliah subuh, kuliah duha lagi. Baru kuliah maghrib dekat 30 ceramah tuan akan dengar. Kira-kira kalau tuan kumpul semua ceramah-ceramah ni daripada 1 Rabiul Awal sampai 30 Rabiul Awal tahun depan, tuan-tuan dah boleh buat ceramah maulud sendiri dah. Sebab apa? Dah dengar 30 ceramah maulud. Tetapi kenapa ceramah maulud ni diulang-ulang? Tahun lepas dah dengar, tahun ni cerita lagi. Kerana itulah sifat agama. Agama bersifat tikrar, kena ulang-ulang. Azan subuh semalam dengan azan subuh hari ni azan yang sama. Tak ada orang pergi cakap, Pak Bilal tukarlah azan lain pula, asyik sama je. Tak ada. Sebab apa? Memang sifat agama itu tikrar, berulang-ulang. Semayang isyak semalam 4 rakaat, semayang isyak hari ni juga 4 rakaat. Tak ada orang pergi tanya imam, buatlah 4 rakaat setengah ke, 4 rakaat semalam dah buat dah. Tak, dia tidak akan berubah. Kerana sifat agama tikrar, berulang-ulang. Quran yang kita baca, dah habis satu Quran kita baca, kita kena baca lagi Quran yang sama. Kenapa? Itulah sifat agama, tikrar, ulang-ulang. Tuan-tuan yang mulia,
manusia berhajat kepada peringatan. Sebab itulah walaupun dah dengar ceramah maulud tahun lepas, tahun ni ceramah maulud yang sama akan diceritakan. Kenapa? Sifat manusia ini nisyan, sering lupa dan berhajat kepada peringatan. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ramai orang sambut maulud di tanah air kita. Satu perkara yang sangat bagus, tetapi tak ramai orang faham maksud sebenar daripada majlis maulud yang diadakan. Ulama mengatakan bahawa maksud maulud itu adalah dua. Pertama, maksud maulud itu ialah kita nak gembira di hari maulud ini, kita gembira jadi umat Nabi SAW. Gembira dengan kelahiran Nabi, gembira menjadi umat Nabi. Ini yang pertama, gembira jadi umat Nabi. Dan ini yang difahami oleh seluruh rakyat Malaysia. Hari maulud ialah hari di mana kita gembira, berbangga, seronok dapat jadi umat Nabi SAW. Tetapi maksud maulud yang kedua, ramai orang Malaysia tak faham. Maksud maulud yang kedua ialah kita nak gembirakan Nabi. Dua maksud maulud. Pertama, kita gembira jadi umat Nabi. Yang kedua, kita nak gembirakan Nabi. Berapa ramai orang yang sambut maulud Nabi, dia gembira jadi umat Nabi, dia hari yang sama dia kecilkan hati Nabi SAW. Termasuklah tuan-tuan yang mulia, kalau tuan-tuan melihat setengah-setengah tempat, termasuklah di tempat kami di Johor, biasanya kita akan sambut maulud, pagi-pagi kita akan baca berjanji ramai-ramai. Itu perkara yang sangat bagus, memperingati baginda Nabi SAW. Kemudian kita akan baca kasidah ramai-ramai, dan kita akan bangun marhaban sama-sama, masya-Allah. Dan kemudian akan datang penceramah. Penceramah akan ceramah sungguh-sungguh hari maulud. Kita kena cinta Nabi, kita kena cinta Nabi. Orang kampung hari maulud naik semangat. Kami cinta Nabi, kami cinta Nabi. Habis ceramah makan nasi biryani. Lepas makan semua balik. Sembahyang zuhur itu cuma imam dan Bilal saja. Kemana pergi cinta pada Nabi tadi? Kerana manusia hari ini faham maksud maulud itu cuma nak gembira jadi umat Nabi. Mereka tak faham hari maulud itu juga ialah untuk gembirakan Nabi. Berapa ramai orang sambut maulud, dia gembira jadi umat Nabi, tapi hari yang sama dia kecilkan hati Nabi SAW. Saya tak boleh sembahyang zuhur waktu, saya penat masak tadi. Akhirnya sembahyang zuhur dekat-dekat waktu asar, sebab dia masak untuk hari maulud. Berapa ramai tuan bila yang telah kecilkan hati Nabi SAW. Sedangkan ulama kata maksud maulud ialah kita juga nak kena gembirakan Nabi SAW. Gembira jadi umat Nabi dan gembirakan Nabi SAW. Tuan-tuan yang muda, sepatutnya ulama mengatakan bahawa orang yang sambut maulud Nabi 20-30 tahun, sunnah Nabi bertambah dalam hidup dia. Paling kurang ulama kata setiap kali satu maulud, satu sunnah bertambah. Tapi sayangnya ulama mengatakan bahawa kita melihat sunnah telah terlucut daripada diri umat, telah jauh daripada diri umat. 1400 tahun dahulu Nabi sabdakan macam-macam hadis. Hadis tentang sugi, tuan bila hadis yang sahih. 1400 tahun dulu dah diceritakan tentang sugi. Hari ini berapa ramai orang yang telah amalkan hadis sugi? Tuan-tuan yang kalau SWT, ada setengah orang mengatakan bahawa saya ni bukan tak nak bersugi Ustaz, tetapi saya tengok Pak Atan tu dia bersugi kotor, tak kemas. Kita tuan-tuan yang mulia bukan nak ikut Pak Atan, kita nak ikut Rasulullah. Maka kita ikutlah Rasulullah, orang yang bersugi yang kemas dan bersih. Kita tak ikut orang lain. Kita tak perlu jadikan orang lain sebagai contoh untuk kita tinggalkan sunnah. Saya bukan tak nak pelihara janggut Ustaz, tetapi saya tengok Pak Ali tu, dia pelihara janggut dia tak kemas, nampak tak tersusun. Kita bukan nak ikut Pak Ali, kita nak ikut Rasulullah SAW. Maka kita peliharalah janggut kita dengan keadaan yang kemas dan tersusun. Kerana kita bukan nak sukakan dia, tapi kita nak sukakan Allah. Jalan untuk sukakan Allah, Allah sendiri beritahu, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kau nak aku cinta kepada engkau, kata Allah, maka engkau ikutlah jalan Nabi, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Tuan-tuan yang mulia, surah Nabi begitu banyak. Daripada segi surah, sirah, sarirah, surah luaran Nabi, daripada hujung rambut Nabi hingga hujung kaki Nabi SAW. Apa yang dipakai dalam kehidupan Nabi, itulah sunnah surah luaran Nabi SAW. Dan tuan-tuan yang mulia, sunnah luaran yang kekal sampai dalam kubur ialah sunnah janggut, masya-Allah. Sunnah janggut tuan yang mulia, tuan-tuan pada pahala 24 jam. Mungkin serban waktu nak tidur tuan-tuan akan buka, jubah nak tidur tuan-tuan akan buka. Sugi bukan tiap-tiap waktu bersugi, ada waktu dia. Tetapi janggut, tuan-tuan masuk tandas, tuan-tuan tidur, tuan-tuan bangun tidur, 24 jam dapat pahala. Sebab tu tuan yang mulia, kita kena niat untuk memelihara janggut walaupun sikit. Walaupun sikit. Walaupun dalam Sahih Bukhari, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebut hadis yang sahih, janggut itu sepatutnya satu genggam. Tetapi tuan yang mulia, segenggam janggut itu menjadi khilaf di kalangan alim ulama, sehingga ada ulama berpendapat bahawa asal ada janggut cukuplah. Asal ada janggut cukuplah. Kerana janggut inilah sunnah yang kekal sampai dalam kubur.
Bila ditanya man huwa nabiyuka, siapa nabi kamu, maka ketika kita nak jawab itu, kita ada janggut bersama kita. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena niat untuk pelihara janggut. Dan kita jangan sangka buruk dengan orang. Tengok tu dia tak pelihara janggut. Kita tak tahu, mungkin dia kerja askar, dia kerja polis, yang tak boleh menyebabkan dia pelihara janggut. Kita cuma boleh berkongsi fadilat untuk orang memelihara janggut, keuntungan orang memelihara janggut, tetapi kita tak boleh paksa orang untuk pelihara janggut. Dan kita tak akan ditanya kenapa dekat akhirat nanti, kita tak kena tanya kenapa dia tak pelihara janggut. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tak ada satu orang pun akan ditanya tentang kenapa orang lain punya dosa yang dibuat. Tak ada orang yang akan ditanya. Jadi kita cuma boleh kongsi pendapat, kongsi kelebihan supaya dia sama-sama dapat amalkan sunnah dalam kehidupan dia. Begitu juga para ibu kena bagi galakan kepada suami untuk pelihara janggut walaupun sikit. Sekali waktu kami tinggal di kota Madinah tahun 2012, waktu tu musim haji. Musim haji tuan-tuan, dekat 100 lebih buah negara datang buat haji. Dan biasanya kami waktu tinggal di sana, kalau tengok dekat Masjid Nabawi, ada orang kumpul ramai-ramai ke satu tempat, maka tak salah biasanya dini ulama ataupun dia presiden mana-mana negara besar, orang akan kumpul untuk salam. Maka saya lihat satu sudut orang berebut nak salam dekat-dekat dengan Raudah. Maka ketika itu kita pun mencelah sampai dapat depan, dapat salam dengan Syekh tu. Bila salam, baru saya tanya, siapa dia ni? Syekh ni siapa? Sebab kita nak tanya dulu, takut tak dapat salam, kita salam dulu baru tanya. Maka orang cakap dia ni Ibn Zakaria. Ibn Zakaria siapa tuan-tuan? Syekh Zakaria Syahrampuri rahmatullah alaih, satu ulama yang telah mensyarahkan kitab Sahih Bukhari, nama kitabnya Abwab At-Taraji. Orang yang telah mensyarahkan Sahih Bukhari, nama kitab dia Al-Abwab At-Taraji, banyak jilid. Di syarah Sahih Bukhari tu banyak jilid, nama kitab dia Abwab At-Taraji. Juga dia orang yang mana telah mensyarahkan kitab Sahih Muwatta Imam Malik. Tuan-tuan, Sahih Muwatta ialah kitab yang paling sahih selepas Quran, sebelum Imam Bukhari lahir. Imam Pak Mazhab ni tuan-tuan yang mulia, mereka lahir sebelum Imam Hadis lahir. Imam Hadis lahir selepas Imam Pak Mazhab meninggal dunia. Jadi tuan-tuan, sebelum Imam Bukhari lahir, kitab paling sahih selepas Quran adalah kitab Sahih Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik bin Anas rahmatullah alaih. Imam Malik bin Anas rahmatullah alaih adalah guru kepada Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i rahmatullah alaih tuan juga di kalangan ulama yang mana sangat faqih dan hebat, bukan sahaja ilmu fiqh, bahkan ilmu-ilmu yang lain. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, Sahih Muwatta disyarahkan oleh Syekh Zakaria yang dalam kitabnya Aujazul Masalik. Jadi Syekh Zakaria ni bukan calang-calang orang, ulama yang sangat hebat, yang tak dipertikaikan ilmu hadis dia, memang hebat insya-Allah. Dan cuma di Malaysia ni kitab dia yang terkenal satu je. Dekat dunia luar banyak kitab dia terkenal, dekat Malaysia satu kitab dia terkenal, Fadilat Amal. Tapi kat dunia luar tuan-tuan akan dengar macam-macam kitab yang dia karang. Sebab tu setengah ulama tak berani nak pertikaikan Fadilat Amal suka-suka. Kenapa? Mereka pernah duduk kat luar negara dan mereka tahu kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Zakaria Syahrampuri rahmatullah alaih, antaranya Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari, iaitu Al-Abwab At-Taraji yang disyarah berjilid-jilid. Juga syarah baik Sahih Muwatta yang bernama kitab dia berjilid juga Aujazul Masalik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, yang saya jumpa tu adalah anak dia, umur dekat 80 tahun, sangat tua. Ayah dia dah meninggal dah. Dia sangat tua, anak dia 80 tahun. Yang digelar dengan nama Musnad Bergerak. Musnad Bergerak ni apa tuan-tuan? Kitab hadis yang bergerak. Maksudnya alimnya dia dalam bidang hadis seperti ayah dia, sehingga orang panggil dia Musnad Bergerak, kitab hadis bergerak. Dan tuan-tuan, lepas dia salam dia, satu India datang salam dia, langkan India telah cukur janggut dia. India datang salam depan mata saya. Waktu tu tahun 2012 musim haji. Dan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Talha, nama dia Syekh Talha, anak kepada Syekh Zakaria Syahrampuri rahmatullah alaih. Dia kata apa? Kenapa kamu datang Madinah? Dia tanya orang India tu, kenapa kamu datang Madinah? Kamu datang Madinah, kamu telah cukur janggut kamu, sesungguhnya kamu telah mencukur hati Nabi SAW. Kamu telah cukur hati Nabi SAW, kamu telah sedihkan hati Nabi. Sebaiknya tahun depan kamu datang haji lagi sekali dengan memelihara janggut. Nak cerita betapa harapan ulama, itulah harapan Nabi untuk manusia amalkan sunnah dalam kehidupan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya berkongsi ini bukan untuk tegur siapa-siapa, bukan nak cakap ke siapa-siapa, tetapi sekadar satu pengalaman, perkongsian untuk sama-sama kita dekat dengan sunnah Nabi SAW, walaupun pelihara janggut sikit. Ada setengah orang dia memang keturunan dia banyak janggut dia panjang. Dia kata, "Alah, janggut dua helai pun nak bela ke?" Dia kata kat kita.
Kita mungkin ada kacuk-kacuk Cina, janggut kita tak berapa nak panjang. Ada kawan saya kacuk Cina, janggut dia 2 helai je. Dia nak pelihara janggut pun dia rasa segan. Ulama kata walaupun 2 helai kita pelihara juga. Kenapa? Ini menjadi dalil dekat akhirat, dekat dalam kubur, yang kita pernah amal sunnah Nabi SAW. Dan bila mana satu orang ada janggut, dalam kitab Fadilat Janggut sebut Fadilatul Lihyah, Fadilat Janggut, menceritakan bahawa bila tumbuh janggut satu orang tu, maka membezakan dia dengan wanita. Bila tumbuh janggut satu orang tu, walaupun dia lelaki yang lembut, lelaki yang lembut macam tuan-tuan, bukan yang pakai macam baju perempuan tu, dia memang lahir lembut. Ada setengah orang macam ni, lahir dia memang lembut dah. Bila tumbuh janggut, terbukti dia lelaki sejati. Dalam kitab Fadilatul Lihyah menyebut, tak ada satu orang boleh gelar dia pondan, tak ada satu orang pun boleh gelar dia satu orang lelaki lembut. Kenapa? Telah terzahir janggut daripada dagu dia, membuktikan dia lelaki sejati. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita niat untuk kita amal sunnah, bukan untuk tunjukkan siapa-siapa, bukan untuk ikut siapa-siapa, tapi nak sukakan Allah. Nak sukakan Allah kami, bukan untuk sukakan siapa-siapa. Tuan-tuan, muka Allah Subhanahu Wa Taala, ini surah Nabi, luaran Nabi, apa yang Nabi pakai daripada hujung rambut sampai hujung kaki Nabi. Jadi orang yang sambut Maulid Rasul, orang yang sambut Maulid Nabi, seharusnya kena bertambah sunnah dalam kehidupan dia. Yang kedua, sirah, sunnah sirah, perjalanan hidup Nabi SAW. Apa yang Nabi buat daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur balik. Nabi baca doa bangun tidur. Berapa ramai tuan bila orang yang mana belajar doa bangun tidur masa zaman tadika dulu, pasti taski tadika hafal, tetapi bila dewasa lupa baca doa. Anak dia lagi ingat doa daripada dia. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatna wa ilayhi nusyur. Tengah hari baru ingat Allah, pagi tadi lupa baca doa bangun tidur. Tengah hari baru ingat. Jadi tuan-tuan, nampak perkara ini macam kecil, tetapi ulama kata sunnah Nabi ni kecil-kecil sunnah pun sebenarnya besar di sisi Allah. Bahkan disebut dalam hadis, siapa yang menghidupkan satu sunnah di zaman fahsyat dan munkar, zaman kemurusan umat, zaman kerosakan umat, maka Allah bagi dia pahala syahid. Nak cerita betapa besarnya ganjaran untuk orang yang menghidupkan sunnah di zaman fahsyat dan munkar. Ini sunnah sirah, perjalanan hidup Nabi. Termasuklah sunnah sirah tuan-tuan yang mulia, akhlak juga termasuk tuan-tuan yang mulia dalam perjalanan hidup Nabi SAW. Betapa mulianya akhlak Nabi SAW, yang mungkin kita tak sampai nak ikut 100%, tetapi kita ikut apa yang kita mampu. Akhlak Nabi begitu mulia. Satu hari tuan-tuan, satu makcik datang ke Masjid Nabawi, bawa beberapa biji limau, kepada Nabi SAW. Maka limau tadi makcik itu telah bagi, dan makcik itu tunggu di pintu masjid untuk tengok Nabi makan. Makcik nak tengok, macam orang tuan-tuan pergi umrah. Ni musim cuti sekolah, orang pergi umrah. Balik umrah, dia beli selai jubah untuk tok siap. Dia nak tok siap pakai. Tok siap simpan dekat almari setahun tak pakai-pakai. Tahun depan kawan dia pergi umrah, tak beli dah jubah untuk tok siap, dia beli untuk tok Bilal pula. Sebab apa? Orang Melayu sifat dia, kalau dia bagi, dia suka orang pakai. Hari ni dia bagi, besok kita dah gosok siap-siap, tengok jubah awak beli semalam, saya pakai dah hari ni, tahun depan dapat lagi selai. Sebab apa? Ni sifat manusia, kalau dia bagi, dia nak orang pakai. Sebab apa? Akan jadi jariah untuk dia ke akhirat. Kalau simpan, orang macam ni tak payah bagi. Orang simpan tak payah bagi. Sebab apa? Kita tak dapat manfaat apa-apa daripada jariah yang kita bagi kepada dia, dia tak pakai. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah makcik tadi, dia bagi limau kat Nabi, dia nak tengok dengan mata, dan Nabi makan. Tuan-tuan, Nabi tengah duduk dengan para sahabat. Nabi SAW telah buka limau dan telah makan di depan para sahabat tanpa bagi sikit pun dekat sahabat. Nabi makan, Nabi senyum dengan muka wajah yang menunjukkan betapa sedapnya limau tu. Mungkin tuan-tuan biasa tengok dekat TV orang yang makan kalau benda yang sedap, dengan wajah yang penuh sedap, sahabat tengok terliur, ya Rasulullah bagilah sikit, Nabi tak bagi. Buka biji yang kedua, Nabi makan dengan wajah yang penuh sedap. Biji ketiga sampai habis limau. Makcik tu tengok Nabi habis makan, makcik tu gembira, dan makcik tu pun pergi dengan hati yang sangat senang. Nabi dah makan limau dia. Satu orang kekasih Allah telah makan limau, dia pun balik. Tuan-tuan, habis makcik tu balik, sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi limau engkau makan memang sedap ya Rasulullah, kami tak rasa pun, kami tahu sedap daripada wajah engkau. Ya Rasulullah, kenapa tak bagi kami sikit? Nabi telah bagi tahu, mafhum ulama kata, sesungguhnya limau tu begitu masam. Saya takut kalau saya bagi kamu makan je, wajah kamu akan berubah dan akan mengecikkan hati makcik tadi, dan makcik tadi akan pulang dengan rasa sedih. Tuan-tuan bayang akhlak Nabi begitu mulia, sampaikan limau yang masam pun Nabi boleh ubah wajah Nabi menjadi senyum. Masya-Allah. Syekh kami bila cerita tentang kisah ni, dia kata balik nanti kamu pergi kedai buah. Tak kisahlah kedai buah mana-mana kan. Macam kat Malaysia ni banyak kedai buah Cina.
Nyonya, saya mau limau. Limau apa? Limau masam. Terkejut nyonya, tak pernah orang beli limau masam. Biasa orang beli limau manis. Saya mau limau masam. Beli 5 biji. Bawa balik rumah, kata syekh kami, letak cermin depan meja. Bini 5 biji, kita 5 biji, anak 5 biji, bagi semua rasa. Kata ahli sufi, man la tazuk la tafham. Siapa tak rasa, dia takkan faham. Bagi dia rasa. Buka limau tadi, kata syekh, makan. Tengok boleh senyum tak? Automatik tak boleh senyum. Automatik dia akan berkerut, tuan-tuan. Tetapi betapa mulianya akhlak Nabi SAW. Nabi SAW boleh ubah wajah Nabi. Ini akhlak Nabi. Boleh ubah wajah Nabi, Nabi boleh senyum. Tak percaya tuan-tuan yang mulia, balik nanti tuan-tuan beli limau. Tuan-tuan akan dapat faham betapa berbangganya kita menjadi umat Nabi yang akhlak Nabi begitu mulia. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, itu sirah. Yang ketiga, dalam sunnah ini dipanggil sarirah, perjalanan hidup Nabi SAW. Apa yang Nabi fikirkan, apa yang Nabi rungsingkan, dan apa yang menjadi keinginan hati Nabi SAW. Apa dia tuan-tuan keinginan hati Nabi? Apa yang difikirkan oleh Nabi? Bagaimana seluruh manusia kenal siapa dia Allah, masuk syurga Allah, selamat daripada api neraka Allah. Inilah keinginan hati Nabi SAW. Hingga tuan-tuan mulia, para sahabat begitu faham. Dan di kalangan para sahabat tuan mulia, termasuk Abu Bakar, mengatakan bahawa kalaulah tubuh saya boleh saya besarkan, maka saya akan besarkan tubuh saya, dan saya akan tutup semua pintu neraka supaya tidak ada satu orang pun boleh masuk neraka. Ini tuan-tuan, bayangkan betapa tingginya fikir mereka. Dan para sahabat telah bertebaran dalam seluruh dunia, seluruh alam. Jumlah para sahabat ni tuan-tuan, kata ijma' 124,000 orang para sahabat, sama dengan jumlah para nabi. Walaupun setengah ulama mengatakan bahawa jumlah sahabat 200,000, tetapi tuan-tuan, jumlah para sahabat kata ijma' 124,000 orang para sahabat. Maka mereka di Madinah, di Jannatul Baqi' di Madinah, cuma 10,000 sahaja. Ini bukan saya yang kata, tetapi Imam Abu Zur'ah rahmatullah alaih, anak murid Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, juga disebut oleh Imam Malik bin Anas, imam di kota Madinah, iaitu Imam Darul Hijrah. Dan tuan-tuan yang berkuasa SWT, makam sahabat di Jannatul Ma'ala di Mekah 36 saja, 7 perempuan bagi lelaki. Di Syubaikah 2 orang, di Nawariyah seorang, di Taif 12, di Badar 14, di Uhud 70. Sekitar 10,000 lebih sahaja makam sahabat Nabi SAW di bumi Hijaz. Sedangkan jumlah sahabat 124,000 orang. Mana 100,000 lebih yang lain, 100,000 lebih lain tuan-tuan, maka mereka di seluruh dunia, seluruh alam. Mereka telah bergerak tinggalkan kota Madinah demi menyambung hasrat hati Nabi SAW. Ada para sahabat yang bergerak mengatakan bahawa uridu wisaluhu, ya Rasulullah, kami ingin bersama dengan kau di kota Madinah setiap hari, setiap jam, setiap minit, setiap saat. Wa turidu hijri, tetapi engkau punya keinginan, inginkan kami hijrah. Fatruk ma uridu lima turidu, kami korbankan keinginan kami demi tunaikan keinginanmu ya Rasulullah. Demi kau gembira ya Rasulullah, kami tinggalkan kota Madinah. Hingga berlaku tuan-tuan, isteri-isteri mereka jadi janda, anak-anak mereka jadi yatim, untuk sampaikan agama kepada kita semua. Yang seluruh dunia benci dan kecam mana-mana orang tinggalkan anak bini untuk masuk dakwah. Para sahabat telah buat yang sama, bahkan lagi dahsyat, hingga isteri-isteri jadi janda, anak-anak jadi yatim, untuk sampaikan agama kepada kita. Air mata yang mengalir di pipi isteri-isteri sahabat ketika rindu kepada suami mereka tidak mampu dibayar oleh seluruh air mata isteri kita yang menangis tahun ini. Air mata yang mengalir di pipi para sahabat ketika berdakwah, walaupun satu titik, tidak mampu dibayar oleh seluruh dunia. Darah sahabat walaupun setitik jatuh di muka bumi, tak mampu dibayar oleh seluruh dunia tahun ini. Betapa bernilainya pengorbanan mereka untuk agama. Mereka lah yang betul-betul faham maksud maulud yang sebenar, iaitu gembira jadi umat Nabi dan nak gembirakan Nabi. Jadi tuan-tuan yang mulia, moga-moga Allah Ta'ala bagi kita kefahaman yang betul dalam kita menyebut maulud. Seharusnya bertambah sunnah Nabi kita, maka bertambahlah cinta kita pada Nabi, kerana janji Nabi SAW, man ahya sunnati, siapa hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, dicinta padaku. Wa man ahabbani, siapa yang cinta padaku, kana ma'iya fil jannah, dia akan bersama dengan aku dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang mulia, moga-moga sambutan maulud pada tahun ini akan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi, bertambah sunnah, dan bertambah kita punya fikir risau seperti fikir risau Nabi SAW, iaitu kita nak gembirakan Nabi, bagaimana kita nak bawa manusia pada Allah, dengan apa cara sekalipun tuan mulia, kita fikir untuk bawa manusia pada Allah. Macam-macam cara tuan mulia orang buat. Ada orang buat dakwah dengan berjemaah, ada orang buat dengan individu, macam-macam cara. Ada setengah tempat tuan mulia, pengurusi surau fikir macam mana nak bagi orang datang surau. Maka pengurusi surau dia senaraikan rumah-rumah yang tak pernah pergi surau. Contoh kata 20 rumah tak pernah pergi surau.
Maka pengurusi surau senaraikan nama dia siapa, tuan rumah siapa, rumah dekat mana. Pengurusi surau sendiri yang pergi. Assalamualaikum. Tuan rumah pun buka pintu. Salam, ya encik, ada apa? Tuan ni siapa? Saya pengurusi surau. Saya ni baru 3 bulan dilantik jadi pengurusi surau. Tetapi sepanjang 3 bulan saya tak nampak pun awak kat surau. Ke awak tak suka saya jadi pengurusi? Kalau awak tak suka, saya sedia letak jawatan untuk awak dapat pergi surau. Terkejut orang tu, besok terus pergi surau. Sebab apa? Pengurusi sendiri turun padang. Ada tengah tempat imam turun padang. Jadi dengan cara macam ni, ada setengah tempat buat, makin lama makin bertambah orang dekat surau, dekat masjid dia. Tuan-tuan dirahmati Allah, moga Allah terima kita semua dan kita pulang lepas Isyak nanti dengan membawa kefahaman fikir yang betul, maksud maulud yang sebenar, iaitu kita gembira jadi umat Nabi dan kita nak gembirakan Nabi SAW. Bagaimana kita dapat bawa manusia pada Allah, dan kalau ada jemaah-jemaah dakwah yang bergerak membawa manusia pada Allah, kalau kita tak suka mati sekalipun, tuan yang mulia, kita doalah untuk kebaikan kepada mereka. Janganlah kita menjadi penentang kepada usaha dakwah yang bergerak di seluruh dunia, ataupun mana-mana pejuang yang nak menegakkan syariat Islam, nak menegakkan hukum Allah. Maka kita sokonglah, walaupun kita tak mampu untuk buat macam mana mereka buat, kita sokonglah. Kata seorang ulama dalam agama Buddha, ada orang yang menyebarkan agama Buddha, tetapi tak seorang Buddha pun yang mengatakan bahawa cara kamu tak betul, kamu sesat, kamu tak boleh pakai. Dalam agama Kristian ada missionary yang kerja dia menyebar agama Kristian. Tak ada satu orang Kristian pun kata missionary tak betul, cara dia tak boleh pakai, ini tak guna, tak ada. Tapi dalam Islam, bila satu orang bangkit nak buat dakwah, maka ada je orang tentang, kamu tak boleh pakai, ketinggalan zaman, kamu tak guna, kamu tak ada ilmu, macam-macam orang akan kata. Sebab inilah orang yang mana dalam Islam tidak membina, ulama kata pada hari ini tidak membantu, bahkan tidak membina masyarakat dia dalam menyebarkan agama Allah SWT. Moga-moga Allah terima kita semua. Wallahu a'lam. Saya minta maaf sepanjang bagi perkongsian atau kasar bahasa, tersilap kata terlanjur bicara. Saya minta maaf tuan-tuan. Saya minta ampun dengan Allah. Moga Allah ampuni kita semua, dan moga-moga kita dapat amalkan sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sekecil-kecil sunnah hinggalah sebesar-besar sunnah. Moga dikubur bila ditanya man huwa nabiyuka, kita boleh jawab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah terima kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.